اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Syukur Alhamdulillah, bersua kembali kita untuk minggu ini di Manis FM dalam program Talaki Safinatun Najah. Hari ini hari Jumaat, setiap jam 6 petang kita akan sama-sama menimba ilmu pengetahuan dalam soal agama. Kita juga sekarang ini bersiaran langsung di Facebook Manis FM. Dan anda semua boleh kongsikan live tersebut bersama yang lain. Dan anda juga boleh mengemukakan persoalan melalui live FB, persoalan yang berkaitan dengan tajuk pembicaraan. Semoga segala ilmu yang saya kongsikan dapat kita sama-sama amalkan. Jadi insyaAllah untuk petang ini akan menyambung lagi pembicaraan berkaitan dengan pembagian air, iaitu pergi kepada pembicaraan air mustakmal. Air mustakmal ni air yang telah digunakan untuk mengangkat hadas kecil ataupun air yang digunakan untuk mengangkat hadas besar ataupun air yang digunakan untuk menyucikan najis. Yang mana air mustakmal ni air yang suci. Air itu suci. Manakala kena pada tubuh atau pakaian kita, tak perlu kena basuh. Air mustakmal, air suci, tetapi tidak menyucikan, dengan bahawa air mustakmal tidak boleh digunakan untuk mengangkat hadas kecil ataupun hadas besar. Dan air mustakmal juga tidak boleh digunakan untuk menyucikan najis. Air mustakmal yang digunakan untuk mengangkat hadas kecil selesai ada pembicaraan, pergi kepada pembicaraan mengangkat hadas kecil berwuduk. Yang mana basuhan wuduk kali pertama, basuh muka, basuh tangan sampai ke siku, sapu kepala, basuh kaki. Basuhan yang pertama, itulah basuhan mengangkat hadas kecil, basuhan yang wajib. Yang mana air yang telah digunakan untuk basuhan yang wajib, basuhan kali pertama tadi, air itu jadi mustakmal. Basuhan kedua ketiga tidak akan jadi mustakmal, kerana basuhan kali kedua ketiga bukan basuhan mengangkat hadas kecil dan juga bukan basuhan yang wajib. Kemudian saya pergi kepada wuduk sunat. Minggu lepas pergi ada wuduk sunat. Tajdidul wuduk, wuduk yang diperbaharukan. Wuduk yang diperbaharukan, itu wuduk sunat. Wuduk masih lagi ada, wuduk belum lagi batal, tapi wuduk itu kita semayang dah sekali. Kemudian kita nak semayang kali yang kedua, disunatkan. Kita nak semayang kali kedua, disunatkan kita memperbaharukan wuduk dengan bahawa kita ambil wuduk lain. Itu sunat. Wuduk yang pertama, wuduk masih lagi ada, tapi wuduk tu telah digunakan untuk sembahyang fardu ataupun sembahyang sunat. Kemudian kita nak sembahyang pula, kemudian wuduk masih lagi ada, belum lagi berhadas kecil, kita disunatkan memperbaharukan wuduk. Jadi ketika kita memperbaharukan wuduk, wuduk sunat, bukan mengangkat hadas kecil, sebab belum lagi berhadas kecil, maka wuduk sunat tadi ni, walaupun basuhan kali pertama, tidak menyebabkan air mustakmal. Jadi kalau kita memperbaharukan wuduk,
Kita hanya menggunakan air satu baldi. Air satu baldi, air yang sedikit. Kita wuduk masih lagi ada. Belum lagi berhadas kecil. Tapi wuduk tu tak digunakan untuk sembahyang. Nak sembahyang kali kedua, disunatkan perbaharukan wuduk. Kita pun nak memperbaharukan wuduk. Jadi, walaupun air satu baldi saja, air sedikit, boleh kita basuh muka pertama, kita basuh dalam baldi. Tidak ada masalah. Air baldi kekal mutlak, suci lagi menyucikan. Basuh kedua ketiga muka dalam baldi. Selesai, basuh tangan sampai ke siku. Kali pertama dalam baldi. Sebab basuhan kali pertama tadi bukan keadaan kecil dan ia bukan basuhan yang wajib. Maka air daripada basuhan sunat sama sekali tidak menyebabkan air itu berubah daripada air mutlak kepada air mustakmal. Sidang pendengar, ambil faham molek-molek. Air mustakmal, air yang digunakan untuk mengangkat hadas. Sama ada hadas kecil ataupun hadas besar. Sekarang, wuduk sunat bukan air yang digunakan untuk mengangkat hadas. Sebab belum lagi berhadas kecil. Mana air tersebut tidak menyebabkan jadi mustakmal. Faham molek di takrifan tu. Semata-mata masuk tangan ke dalam bekas air yang sedikit, air tu jadi mustakmal. Tu tak betul sangat-sangat lah tu. Tu tak betul sangat-sangat. Tak betul dengan takrifan definisi air mustakmal. Tak faham takrifan ataupun definisi air mustakmal, air yang telah digunakan untuk mengangkat hadas, ada hadas kecil ataupun hadas besar, air yang digunakan untuk menyucikan najis. Jadi wuduk sunat tidak mengangkat hadas kecil, ianya bukan basuhan yang wajib. Kemudian minggu lepas saya pergi kepada air mustakmal, air yang digunakan untuk mengangkat hadas besar. Mandi wajib. Bila seseorang berhadas besar, kemudian dia pun mandi wajib. Jadi mandi wajib adalah mengangkat hadas besar. Air digunakan untuk mengangkat hadas besar, air jadi mustakmal. Jadi air digunakan untuk mandi wajib, air digunakan untuk mengangkat hadas besar, air tersebut dihukumkan mustakmal. Manakah air mandi wajib yang dihukumkan mustakmal? Kita perinci satu-satu. Macam mana dengan air bekasan mandi sunat? Mandi sunat pagi Jumaat, mandi sunat pagi raya, nanti kita akan bicara. Tapi sebelum saya sudah sentuh dah mandi sunat tu. Sebagai gambaran biar faham, air bekasan mandi sunat sama sekali tidak akan jadi mustakmal. Tapi saya akan sebut balik hak berkaitan dengan mandi sunat. Nak fokus kepada mandi wajib. Air yang telah digunakan untuk mengangkat hadas besar. Jadi minggu lepasnya pergi kepada kalau koloh rumah kita tu besar sampai sukatan 2 koloh dan lingkungan 230 liter, tapi tak ada orang buat. Sebab biasanya air koloh ni di rumah kita hanya celup di dalam koloh tu adalah ketika mengambil wuduk. Mengambil wuduk, mengangkat hadas kecil. Tapi bila koloh rumah tu besar, maka ketika berwuduk, orang akan basuh muka dalam koloh. Basuh muka kali pertama pun dalam koloh sebab air koloh banyak. Itu biasanya. Kalau koloh tu kecil, tak sampai sukatan 2 koloh, air mutlak masih lagi boleh digunakan untuk berwuduk dan mandi wajib. Tetapi berwuduk tak boleh nak celup dalam koloh tu. Kalau koloh tu koloh yang kecil, tak sampai sukatan 2 koloh. Jadi kalau koloh tu besar, kena pastikan pula sebab sukatan 2 koloh sudah dibicarakan terdahulu. Jadi kalau koloh tu besar, biasa orang kitanya berwuduk je lah, basuh dalam koloh. Macam mana kalau dia, koloh rumah dia sendiri, dia berhadas besar, dia nak mandi wajib, tiba-tiba dia menyelam dalam koloh besar tu. Tak ada apa-apa. Tak akan jadi mustakmal.
Itu mengangkat adab besar, betul. Tetapi qoloh tu air yang banyak, bukan yang sedikit. Yang menyebabkan air jadi musta'mal, digunakan untuk mengangkat adab besar mandi wajib kalau air tu sedikit. Sekarang kita buat masalahnya, qoloh tu besar. Jadi, walaupun dia masuk dalam qoloh tu, berenang dalam qoloh, sedang pendengar ni saya bicara hukum saja ni. Bukan kata saya suruh buat. Nak buat pun tak ada apa-apa pun. Tapi rasanya orang kita mandi wajib walaupun qoloh besar, dia tetap mandi cebok menggunakan gayung. Tidak akan masuk menyelam dalam qoloh tu. Tapi nak cerita hukumnya, kalau dia masuk menyelam dalam qoloh yang air banyak, air tu kekal mutlak. Kemudian minggu lepasnya timbul soalan, macam mana kita mandi wajib dalam kolam mandi. Hak tu lagilah jelas hukum. Sebab kolam mandi nak air banyak sangat-sangat. Maka mandi wajib dalam air kolam mandi tu, terangkat ada besar. Air dalam tu tidak terjejah apa-apa pun. Lepas tu ada pula tanya, macam mana kalau kita mandi dalam kolam tu bersama dengan orang ramai. Bersama dengan orang ramai. Dia mandi dalam kolam tu, kolam awam, ramai orang mandi dalam tu. Ramai orang mandi dalam tu. Jadi, dia mandi sama-sama orang ramai. Dia mandi sama-sama orang ramai. Dalam kolam awam tu lah. Tak ada apa-apa pun. Kemudian, minggu lepasnya, ada satu soalan. Macam mana kalau dalam kolam mandi awam tu ada orang kencing? Mungkinlah. Budak-budak ke contohnya. Dia mandi terlampau lama. Dia sudah kesejukan. Dia pun rasa nak kencing. Dia malah nak keluar ke tandas. Dia kencing dalam kolam tu secara diam-diam. Kalau ada. Kalau ada kencing dalam kolam tu, air kolam tu banyak. Dia kencing dalam tu, air dalam kolam tu tidak akan dihukumkan najis selagi tidak berubah. Selagi tidak berubah. Takkanlah budak kencing seorang, tiba-tiba air kolam jadi kuning. Tu najis lah. Air kolam tu jadi bau busung. Bau air kencing lah. Tu najis lah. Tapi wallahu alam lah. Rasanya air kolam awam ni terlampau banyak. Kalau ada budak kencing secara diam-diam, tidak akan merubahkan sifat air. Air kolam tu kekal air mutlak, suci lagi menyucikan. Dia mandi wajib di dalam tu, terangkat adab besar. Timbul soalan lepas pula macam dengan bathtub. Bathtub tu minta maaf lah. Saya pun terlupa nak tanya orang berkenaan. Bathtub ni air di dalam tu kalau penuh berapa liter. Saya minta maaf lah sebab ni tak teringat nak tanya orang berkenaan. Kena tanya orang berkenaan lah. Macam mana dalam air dalam bathtub tu sukatan dia banyak mana. Kena tanya orang berkenaan. Ada ni. Jadi minggu lepas dia tanyalah. Cuma dalam ni adalah komen kata banyak melebihi 2 qoloh. Tu wallahualam lah. Kalau betul-betul lah. Saya beritahu begini je lah sedang pendengar. Kalau air bathtub tu banyak sampai sukatan 2 qoloh, dia mandi wajib di dalam tu, terangkat ada besar. Dan air dalam bathtub tu kekal air mutlak, suci lagi menyucikan. Kita pergi kepada mandi wajib mengangkat hadas besar. Kita mandi wajib ni lama. Sebab orang kita ni permulaannya di mandi wajib, kemudian disusuli dengan mandi untuk menghilangkan daki di tubuh. Dia mula-mula mandi, dia niat saja aku mengangkat hadas besar ataupun saja aku mandi wajib. Kemudian tubuhnya berdaki, tubuhnya busuk, kotor. Kemudian
dia pun nak menghilangkan daki busuk kotor di tubuh dia. Bersabung apa semua. Jadi maknanya mandi tu mungkin agak lama. Tetapi mandi wajib mengangkat hadas besar. Hok kata banyak kali tu tak tahulah. Tambahan pula kalau mandi bawa shower pula. Bawa paip ujang tu lah. Orang Terengganu panggil paip ujang. Jadi kalau mandi bawa shower tu tak terbilang lah. Sebenarnya dia bawa shower tu, kita pun mandi di bawah, air yang melalui tubuh kita tu berapa kali lalu air. Tak boleh nak bagi jawapan lah. Faham tak ni? Dia mandi bawa shower. Air lalu daripada kepala sampai ke kaki. Selama dia mandi tu 5 minit ke 10 minit ke, berapa puluh ratus kali air melalui tubuh dia. Wallahu a'lam lah. Tapi sangat-sangat banyak kali. Kita nak fokus di sini. Selepas daripada dia berniat, saja aku mandi wajib kerana Allah, saja aku makan hadas besar kerana Allah. Selepas dia berniat, kalau sebelum dia berniat tu, air sudah melalui tubuh dia. Tapi niatnya belum lagi. Maka belum lagi dipanggil mandi wajib. Mandi wajib ni bermula daripada dia berniat. Saja aku mandi wajib kerana Allah, ataupun saja aku mangkat hadas kecil kerana Allah. Apabila dia berniat, maka bermulalah mandi wajib. Dia kalau mandi wajib buat shower ni payah nak ceritalah. Kalau kita buat contohnya mandi wajib menggunakan gayung. Ataupun menggunakan air ceret. Menggunakan gayung lah mudah. Dia ambil air satu gayung, dia pun siram atas kepala dia. Dia pun berniat saja aku mandi wajib kerana Allah. Niat tu segera terhasil. Maka bermulalah dia mandi wajib. Dengan siraman kali pertama tu, yang meratapi sebahagian besar tubuh dia, kemungkinan adalah tempat-tempat lipatan yang belum lagi kena air. Tetapi dengan siraman air kali pertama, dia sudah meratai keseluruhan anggota tubuh kita, anggota tubuh yang zahir. Anggota tubuh kita ni ada yang lipatan-lipatan, macam lipatan telinga, cuping telinga tu, macam pusat contohnya, macam kawasan kemaluan contohnya. Faham tak ni? Hak tempat-tempat yang bukan hak zahir lah, tak apalah tu. Tak macam nak ceritanya, apabila disiram air atas kepala dia, air satu gayung tadi, dia akan meratai satu tubuh daripada kepala, muka, badan, tangan, kaki. Itulah dipanggil basuhan kali pertama mengangkat hadas besar. Air basuhan kali pertama itulah yang terpisah dari tubuh dia, kemudian dipanggil air mustakmal. Ini biar faham sini sidang pendengar. Sebab kalau cerita tadi berdiri bawah shower tu payah sikit sebab dia air tu berpanjangan. Air berpanjang, jadi mudah nak ceritanya kalau pakai air gayung. Siram sekali sudah meratai sebahagian besar tubuh. Kepala, muka, tengkok, badan, tangan mana sampai ke kaki. Itu dia panggil basuhan kali yang pertama mengangkat hadas besar. Air yang digunakan untuk basuhan kali pertama mengangkat hadas besar itulah air itu dipanggil air mustakmal. Air yang berpisah dari tubuh dia itu dipanggil air mustakmal. Walaupun ada sedikit-sedikit lagi lah, masa saya sebut tadi, dalam cuping telinga contohnya dia ratakan kemudian. Tapi saya nak cerita
hak anggota yang sebagian besar tu sudah terangkat hadas besar, air berkasang mengangkat hadas besar itulah, air itu dipanggil air musta'man. Kemudian diperhatikan pula lah hak kawasan-kawasan lipatan tu. Kemudian sesar dah mengangkat hadas besar kali pertama, dia pun ambil air cetong lagi. Untuk basuhan kali kedua, hukumnya sunat. Basuhan kali ketiga, hukumnya sunat. Tapi basuhan kali kedua, basuhan kali ketiga, bukan lagi mengangkat hadas besar, maka berkasang air yang digunakan untuk basuhan kali kedua mandi wajib tadi, yang hukumnya sunat. Basuhan kali ketiga, mandi wajib tadi, yang hukumnya sunat. Air berkasang mandi kedua ketiga, sama sekali tidak akan jadi musta'man. Hang sidang pendengar. Maknanya bukan saya buat ni sidang pendengar. Saya bicara hukum sahaja. Selesai basuhan kali pertama hak wajib tu, dia pun berdiri dalam beseng dia. Dia pun ambil air, guna gayung, disiram kali kedua, dapat pahala basuhan sunat. Disiram kali tiga, dapat pahala basuhan sunat. Air yang bertakun dalam beseng tu, air mutlak, suci lagi menyucikan, boleh ambil sembahyang. Jangan lupa sedang pendengar, takrif di Malaysia air musta'mal, air yang digunakan untuk mengangkat hadas kecil, air digunakan untuk mengangkat hadas besar. Jadi, air yang digunakan untuk mengangkat hadas besar hanyalah basuhan kali yang pertama. Basuhan kali pertama tu terangkat dah hadas besar, beres dah. Basuhan kali kedua, ketiga hanyalah basuhan sunat, sama sekali tidak akan jadi musta'man. Kalau air shower tu faham-faham lah. Air kali pertama tu sekejap je lah, beberapa saat sajalah terhasil. Kalau kita berdiri bawah shower, niat mandi wajib, lepas niat mandi wajib, dengan air dan berdiri bawah shower tu, dia sudah meraih kali pertama dalam beberapa second sahaja. Itu saja dia musta'man. Lepas tu tak ada dah musta'man. Sebab sudah selesai mengangkat hadas kecil. Kemudian ni ada tanya ni. Kalau basuhan kedua tu dia basuh celah-celah lipatan yang tak kena waktu basuhan pertama, air basuhan kedua tu tetap tak ada musta'mal ke? Jadi saya sebut tadi, selepas meratai basuhan kali pertama, meratailah celah-celah lipatan tu pula. Tapi kalau hanya ada beberapa tempat yang sedikit saja di celah-celah lipatan tu, yang tak rata lagi kali pertama, untuk kali pertama, dia rata masa kita basuhan kali kedua. Basuhan kedua tu bukan untuk tempat lipatan, basuhan kali kedua tu untuk anggota luar yang lain. Maka yang tempat celah-celah lipatan hak belum rata lagi hak basuhan kali pertama, kemudian baru rata ketika basuhan kali kedua untuk satu tubuh, itu dia musta'man. Itu dia musta'man. Tapi kalau sedikit saja, dia tidak menjejaskan air mutlak yang selepas digunakan untuk basuhan kali kedua. Dia gitu. Kemudian lepas daripada selesailah 3 kali basuhan. Saya sebut tadi kan, mandi bawah shower tu, dia mandi lama, 5 minit, 10 minit, 100 kali laluan air. Itu semua sama sekali tidak akan jadi musta'man. Tapi dia bersabung pula lepas dia tu. Air sabung, itu air bicara lain. Air sabung, dia panggil air mutaghayyir. Itu bicara lain. Kita tak bicara dah. Air musta'mal itu bicara lain. Adapun kalau dia tidak bersabung. Kalau dia tidak bersabung, ni jarang dia tidak bersabung. Mandi tidak bersabung ni, orang tua marah. Dia panggil mandi apa, tak tahulah. Mandi kuba ke apa dia panggil, dah bersabung pun tidak. Mandi gitu je. Kita fardu takdir tidak bersabung. Dia tidak bersabung. Dia hanya menghilangkan daki, busuk, kotoran di tubuh. Yang mana daki, busuk, kotoran di tubuh bukan benda najis. Daki tidak najis, busuk,
kotoran di tubuh bukan benda najis. Jadi kalaulah ni tak suruh buat ni. Masa sebut wali ni bukan suruh buat. Selesai mengangkat adab besar, kali yang pertama, kali kedua, ketiga, sampai ke berkali-kali sebab nak menghilangkan daki, busuk, kotoran di tubuh. Dia berdiri dalam beseng tu lama untuk menghilangkan tu di tubuh. Air dalam beseng banyak mana pun, air tu air mutlak. Suci lagi menyucikan, boleh digunakan untuk berwuduk, untuk mandi wajib yang lain pula. Patut air daki, air busuk dari tubuh, air kotor dari tubuh, itu bukan barang najis. Bila bukan barang najis, dia tidak akan menyebabkan air jadi najis dan tidak akan menyebabkan air jadi mustakmal. Kita bicara nanti, yang ketiga, air digunakan untuk menyucikan najis. Yang pertama, air digunakan untuk mengangkat hadas kecil. Yang kedua, air digunakan untuk mengangkat hadas besar. Yang tiga, air telah digunakan untuk menyucikan najis. Sekarang, dia bukan menyucikan najis. Dia hanya menyucikan kotoran di tubuh. Daki, busuk, kotoran di tubuh. Sama sekali tidak akan menyebabkan air itu jadi mustakmal. Maknanya lepas daripada rata kali pertama, kemudian dia untuk menghilangkan kotoran di tubuh, di bidang dalam beseng, air itu adalah air mutlak. Ni, tak ada suruh buat juga ni. Koloh dia kecil. Tak sampai sukatan 2 koloh. Ataupun koloh dia besar, tapi airnya separuh sahaja. Tak sampai sukatan 2 koloh, lebih kurang 230 liter. Jadi, basuhan kali pertama, dia cebok daripada koloh yang kecil tu, menggunakan gayung, dia pun basuh kali pertama, rata dah sekalian tubuh. Lipatan-lipatan pun rata dah, selesai. Terangkat dah ada besar, beres dah. Faham tak ni? Kemudian, air yang bertitik dari tubuh tu, air mustakmal lah. Tapi tak perlu lap, sebab sedikit saja. Lepas daripada rata kali pertama, dia pergi masuk dalam koloh rumah dia yang kecil. Dia masuk dalam tu, dia meratakan air kali kedua, hukumnya sunat. Dia meratakan air kali tiga, hukumnya sunat. Kemudian, dia duduk lama lagi untuk menghilangkan kotoran, daki busuk di tubuh dia. Puah dah mandinya, baru dia naik. Air dan koloh, air sedikit tadi, kekal, air mutlak. Suci lagi menyucikan. Ini kadang-kadang kalau terdahulunya tersalah pemahaman takrifan air, takrif ataupun definisi air mustakmal, dia akan jadi terpengung lah. Dia akan jadi tertanya-tanya. Selepas terangkat ada besar dengan basuh kali pertama, menggunakan air gayung, cebok air gayung. Sebab koloh kecil, tak sampai sukatan 2 koloh, lebih kurang 230 liter. Selesai dah basuh kali pertama, dia boleh masuk dalam koloh kecil rumah dia tu. Tak ada apa-apa. Daki di tubuh, daki bukan najis, hanya kotor. Dia tidak akan merosokkan air. Ada ni? Yang menyebabkan air jadi najis ataupun mustakmal selepas dia menyucikan benda yang kena najis. Itu kita akan bicara nanti. Ini hanya bicara basuhan kotor sahaja. Dia tidak akan menyebabkan air jadi mustakmal, dia tidak menyebabkan air jadi najis. Apa anda sidang pendengar? Air mustakmal digunakan untuk angkat hadas besar. Jadi kita pergi kepada mandi biasa, mandi nak hilang peluh. Tu tadi sebut dah tadi, tak apalah. Kita boleh asingkan nanti bicara. Sebab kita mandi wajib, selepas mandi wajib hanya 3 ratang air sahaja. 5 minit, 10 minit tu bukan mandi wajib. Itu mandi untuk menghilangkan kotoran di tubuh. Bukan mandi wajib. Mandi wajib hanya ratang kali pertama, mengangkat hadas besar. Ratang kali kedua, ketiga, hukumnya adalah sunat. Kita pergi kepada mandi sunat. Pagi Jumaat, pagi tadi,
mandi sunat pagi raya. Jelas dalam pendengar. Saya sudah bicara permulaan bicara musta'mal dahulu. Jelas, mandi sunat pagi Jumaat, mandi sunat pagi raya, bukan mengangkat hadas besar. Kalau dia mandi wajib serta dengan niat mandi sunat pagi Jumaat, tu bicara lain. Sekarang ni dia tidak berhadas besar. Dia berhadas besar ni, dia mandi wajib sebelum subuh tadi dah. Sekarang ni nak pergi sembahyang Jumaat, pukul 12 contohnya, dia pun mandi sunat pagi Jumaat. Pagi raya, awal-awal pagi, dia mandi sunat hari raya. Anda ni? Kalau dia berhadap besar, dia mandi wajib sebelum subuh untuk sembahyang fardu subuh. Kemudian, pagi raya tu dia mandi sunat hari raya. Jadi mandi sunat Jumaat, mandi sunat raya, bukan mengangkat hadas besar, hanyalah mandi sunat sahaja. Air yang digunakan sama sekali tidak akan jadi musta'mal. Mana kalau dia mandi sunat hari Jumaat, hari raya, dia berdiri dalam beseng, bukan suruh buat ni. Dia pun buka air shower, dia berdiri dalam beseng, mandi sunat pagi Jumaat, mandi sunat hari raya. Air dalam beseng tu kekal air mutlak, suci lagi menyucikan. Tidak jadi air musta'mal sama sekali. Kalau kata dia nak mandi sunat pagi raya, mandi sunat Jumaat, nak mandi sunat Jumaat, mandi sunat pagi raya, koloh rumah dia, koloh yang kecil. Air tak sampai sekatan 2 koloh. Dia nak mandi sunat hari Jumaat, hari raya, tiba-tiba dia masuk dalam koloh kecil tu. Nak mandi sunat ni. Dia masuk dalam koloh kecil, air koloh tu air mutlak. Bila dia mandi sunat dengan air mutlak, sahlah mandi sunat dia. Air dalam koloh kecil itu, air mutlak. Dia masuk di dalam untuk mandi sunat Jumaat ataupun raya, sahlah mandi sunat sebab menggunakan air mutlak. Bukan masalah hasil, kita ada masalah janji air mutlak. Persoalan sekarang ni, air mutlak yang sah dah dianya, mandi sunat tadi, air mutlak tu status dia macam mana? Kekal air mutlak. Tak akan jadi musta'mal sama sekali. Ni macam mana sidang pendengar? Takrifan air musta'mal ni tak ada payah mana-mana. Tak payah sangat. Tak payah pun. Yang jadi kadang-kadang jadi terpengung tu kerana pemahaman yang salah berkenaan dengan air musta'mal. Itu mandi sunat. Macam mana dengan mandi biasa tu? Mandi nak pergi kerja. Mandi kerana panah. Kita nak semayang ni, kalau panah-panah, semayang kita jadi tak khusyuk. Mandi kerana kita nak pergi kepada tempat orang ramai. Faham tak ni? Tu ada tanya mandi sunat Jumaat dan hari raya boleh sekali kan? Dia bukan kata mandi sunat, dengan mandi wajib pun setengah pandangan boleh disekalikan. Mandi biasa je, mandi biasa. Mandi nak pergi kerja je. Sama juga, sama sekali tidak akan jadi musta'mal. Ni ada satu soalan. Kita lari tajuk sikit. Kalau kita ambil ni soalan dari FB ni. Yang ikut FB nampaklah soalan ni. Kalau yang ikut radio, soalan ni tak nampak lah. Soalan dia begini. Dia kata, maaf lari tajuk sikit. Kalau kita ambil air 1 cebok. Kalau kita ambil air 1 cebok air dalam koloh. Kemudian kita celup dalam cebok itu untuk berwuduk. Dia ambil air koloh, ambil secebok, segayung. Dia buh tepi koloh. Kemudian kita celup dalam cebok tu untuk berwuduk. Adakah boleh berwuduk begitu? Adakah boleh berwuduk begitu? Dah ke wuduk kita? Sah ke wuduk kita? Jadi dia pun ambil air koloh, dia ambil air cebok buh tepi tu. Dia pun berwuduk dalam air dalam cebok, air dalam gayung tu. Itu air sedikit. Sama dengan bicara terdahulu menggunakan air 1 beldi. Kalau pandai cara buat, air dalam cebok tu
takkan dia mustakmal. Wuduk tetap sah. Tapi pandai cara buatlah. Nak ulang baliklah soalan ni. Sama je sebenarnya. Kalau terdahulu saya pergi kepada berwuduk menggunakan air dan beldi. Air beldi dengan air dalam satu cebok, satu gayung yang letak tepi koloh tu, sama je nama hukum dia. Dia panggil air yang sedikit. Sama je. Dalam beldi ataupun dalam cebok, sama je lah. Dia panggil air yang sedikit. Air yang sedikit, sama je. Jadi oleh kerana soalan tu cerita air secebok, segayung yang diletak di tepi kolong. Jadi kenapa pula pakai celup dalam koloh lah? Kenapa cebok air buah gayung tepi koloh? Mungkin air dah koloh tu dalam, bukan dalam. Mana air koloh tu sikit, bukan dalam. Panggil apa? Air koloh tu cetek kau panggil. Mana kita nak basuh muka dalam koloh tu, orang Terengganu panggil kena jelunga. Jerunga ke gitulah. Jerunga, gitulah. Sebutan macam minta maaf lah. Sebab air tu sedikit. Mana air tu hanya ada setengah koloh. Tapi koloh masjid tu koloh yang besar. Tapi orang tak buka air. Jadi ditinggal tak banyak. Jadi kalau kita nak basuh muka dalam koloh tu kena jelunga. Jadi payah juga. Akhirnya dia pun ambil air koloh yang tinggal separuh tu, tapi air banyak lah ni. Ni ada komen kata junga. Jelunga ke warna tak tahulah. Junga dia kata. Dia ambil air segayung bertepi koloh. Dia pun mula-mula dia basuh pergelangan tangan dalam gayung. Dia basuh. Tak jadi mustakmal tu. Itu bukan basuhan wajib. Kemudian dia pun ambil air dalam gayung tu, dia pun berkomor-komor ludah di luar 3 kali. Kemudian dia pun masuk air tangan dia dalam gayung tu, kalau ada air lagi, dia pun basuh muka lagi pertama, basuh di luar gayung tu. Tadi mustakmal air gayung. Dia basuh di luar kali yang pertama. Kali kedua ketiga, dia boleh basuh muka dia dalam gayung tu tanpa basuh muka di luar. Selesai basuh muka, sampai giliran tangan, dia nak masuk tangan dalam gayung tu pula, dia kena niat di hati dia. Masuk tangan ni bukan nak basuh tangan, tapi nak ambil air untuk basuh tangan kanan kali pertama di luar gayung. Tak apalah, basuh di luar. Padat ni. Yang kedua ketiga untuk tangan spesiku tu, basuh dah gayung. Budak apa kalau boleh masuk tangan, tak boleh masuk, sebab gayung tu kecil. Padat ni. Kemudian ambil air pula untuk basuh tangan kiri. Yang pertama basuh di luar gayung, yang ketiga boleh basuh di atas gayung tu. Kemudian masuk tangan, sapu kepala. Kemudian, air dalam cetong tu masih lagi air mutlak. Basuh kaki di bawah tu pula. Gitu je lah. Kalau ikut pada soalan tu. Saya nak pergi kepada tadi persoalan. Dia mandi biasa. Mandi biasa sidang pendengar tidak akan jadi mustakmal sama sekali. Ni ada satu soalan. Maksudnya bekas air sedikit daripada basuhan pertama kalau masuk dalam cebok tu tak kira mustakmal. Ya Ustaz, bekasan air pertama, titikan pertama tu mustakmal. Tapi ianya sedikit sangat. Masuk dalam cebok tu dia tidak akan menyebabkan air dalam gayung tiada mustakmal. Air titik daripada basuhan pertama memang air mustakmal. Faham tak ni? Tetapi oleh kerana sedikit, dia tidak menyebabkan jadi mustakmal bila kita masuk pula ke dalam cebok tu. Air cebok tu tidak akan jadi mustakmal sebab hanya sedikit sahaja air baki hok basuhan kali pertama. Jadi cerita pergi pada soalan dalam FB. Tapi tak apalah, soalan yang berkaitan. Pergi pada mandi biasa. Mandi nak pergi kerja, mandi lain-lain lah. Sama sekali tidak akan jadi mustakmal air tu. Maknanya kalau mandi biasa, mandi kerja ni, kalau rumah dia ada koloh yang kecil, tiap pagi nak kerja pejabat, dia berenang dalam koloh tu. Tak ada apa-apa, jimat air. Padat ni. Maknanya, bil air dia, tak kena bayar banyak. Sebab apa?
Hari-hari mandi, mandi nak pergi pejabat ke, mandi nak pergi semayang ke, mandi kerana tubuh berpeluh ke, mandi kerana nak pergi jumpa orang ke. Mandi dalam koloh tu lah. Air koloh tu sedikit sangat. Tak sampai sekatan 2 koloh. Kalau air 2 koloh, mandi wajib pun boleh. Ni mandi biasa ni. Air dalam koloh tu tidak kira mustakmal sama sekali. Jadi saya bicara dahulunya salah faham. Mandi bukan mandi wajib pun. Mandi air telaga ni bukan mandi wajib pun. Bukan mandi wajib pun. Ni ada orang tanya di FB ni, junga tu apa makna? Junga ni maksud dia air koloh tu sedikit. Ni cerita lah lorat kan pula jadi ni. Air koloh tu sedikit. Kita nak basuh muka dalam koloh, kita kena masuk tubuh kita tu. Dada kita ni kena letak atas tepi koloh dada kita ni. Kalau kita masuk muka kita dalam air koloh, hok tinggal separuh tu, dia panggil junga tu. Ni soalan bak lorat Terengganu pun jawab juga. Tak apalah. Ambil masa je ni. Yang saya sebut terdahulunya, kalau betul mandi wajib pun hanya kali pertama saja yang menyebabkan air mustakmal. Salah faham dalam bab takrifan air mustakmal ni, mandi guna air telaga ni, mandi. Sampai masa nak berwuduk, dia selam timba dalam air telaga. Allah, air di tubuh dia retak habis ni. Dia buang habis air di tubuh dia ni. Tangan dia retak tangan dia ni. Tali timba dia katok, ambil air titik dalam timba berdi. Hak tu salah sangat-sangat. Menyusahkan sangat-sangat. Tak ada belaka tu, tak ada. Bahkan kalau dia mandi tu bukan mandi wajib, dia boleh masa timba air telaga tu, dia berdiri dalam besen dah di tepi telaga. Bukan suruh buat ni. Dia mandi, air pun bertakun dalam besen. Mandi, air bertakun dalam besen. Boleh separuh besen, sudah mandi. Air dalam besen tu, air mutlak. Boleh ambil semayang ni. Ni nak guna tiba, mandi di luar. Mandi. Sampai masa nak berwuduk, dia selamkan timba dalam air telaga. Allah. Tubuh dia tunggu tangan supaya tak ada titik air titik. Tangan pun dia retak, tali timba pun dia katok. Lepas macam dia ditimba air. Ditimba air ni jauh daripada tangan dia, jauh. Ni kalau orang ikut FB, dia nampak saya buat. Jauh ni dia timba air. Mana timba ni ke depan. Dia tarik sampai habis timba. Dia tak pegang takar timba tu, kayu tak pegang. Dia tak pegang tu. Dia pegang tapak timba. Di timba tu ada bulak itu sikit. Dia pun ambil bulak di tali timba tu, dia letak di cagok. Cagok macam Y tu. Letak di cagok. Dia tak pegang ni, kayu timba ni. Panggil petakar timba, kayu tak pegang. Sebab apa? Masuk jari dia kata mustakmal. Tak betul sangat-sangat sidang pendengar. Kemudian letak timba tu di cagok. Cagok macam Y tu lah. Orang dulu ada repi telaganya. Masa dia nak berwuduk ni, dia pegang tapak timba. Payahnya lah untuk berwuduk, dia pegang tapak timba. Itu menyusahkan yang sia-sia. Sebab apa? Salah faham sangat-sangat. Masuk jari sepatang. Jadi mustakmal. Ada ni. Tak mandi sunat. Mandi wajib kali pertama je mustakmal. Kali kedua, ketiga tak ada mustakmal. Sambungan kemudian tu takkan dia mustakmal. Mandi sunat takkan dia mustakmal. Mandi pagi-pagi biasa nak kejabat pun tak akan jadi mustakmal. Faham sidang pendengar? Air mustakmal, air digunakan untuk mengangkat hadas besar. Basuhan kali yang pertama sahaja. Mandi sunat bukan mengangkat hadas besar, air takkan dia mustakmal. Mandi nak pergi kerja, mandi biasa tu bukan mengangkat hadas besar, air sama sekali tidak akan dihukumkan air mustakmal. Tinggal satu lagi sidang pendengar. Air mustakmal, air digunakan untuk menyucikan najis. Dan insyaAllah untuk minggu hadapan saya lagi persoalan kepada air mustakmal, air digunakan untuk menyucikan najis. Jadi mudah-mudahan kita sama-samalah jaga istiqamah. Sebab pengajian ni mingguan, sambung menyambung. Kalau sidang pendengar tak sempat mengikuti minggu ni kerana ada kekangan, boleh tengok kembali dalam FB Manis FM. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.